Kita seterusnya ke panelis ketiga, Encik Azrul Azwar Ahmad Tajuddin. Azrul ialah seorang pakar ekonomi terlatih dan profesional dengan lebih daripada 18 tahun pengalaman dalam bidang ekonomi dan sektor kewangan. Beliau juga merupakan pakar ekonomi dan penganalisis kepada Bank Islam Malaysia Berhad, Sime Darby Berhad, dan beberapa institusi kewangan tempatan. Selepas itu beliau menceburi ke sektor kerajaan negeri Selangor untuk menjadi pegawai tugas-tugas khas yang bertanggungjawab ke atas ekonomi dan kewangan, atau dengan ringkasnya pakar ekonomi kepada bekas Menteri Besar Selangor. Selain jadi seorang pengarah di Jasmisa Solutions Sendirian Berhad pada masa ini, beliau juga melakukan freelance consultancy dan penyelidikan khususnya untuk institusi kewangan, agensi kerajaan, institusi pendidikan tinggi dan organisasi bukan kerajaan. Jadi silakan Encik Azrul. Encik Azrul akan meneliti impak agama Islam ke atas aktiviti-aktiviti ekonomi di Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ke selamat tengah hari sekarang? Pukul apa? Selamat tengah hari. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Faizal Tehrani dengan cerita-cerita dia tadi, dengan hikayat tadi. Saya sangat terhibur. Saya suka dengar sejarah-sejarah macam tadi tu, memang menarik. Kalau debat wacana yang macam ni memang saya nak pergilah. Saya suka. Dan yang kedua, saya nak ucapkan terima kasih kepada SIS kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya saya ni tolong penuhkan slot. Sebenarnya untuk orang lain, tapi saya tolong penuhkan slot. Betul kan? Memang kita nak cover di section. Okey. Dan juga saya ucapkan selamat datanglah kepada panelis lain. Panelis lain rasanya dah biasa datang dalam wacana yang dianjurkan oleh saya ni lah baru pertama kali. Okey, saya nak tegaskan di sini bahawa saya akan fokus kepada aspek ekonomi saja ya. Saya takkan sentuh pasal perundangan, pasal usuluddin ke apa, jangan tanya saya tak boleh sentuh. Saya hanya kepada ekonomi dan komersial. Itu saja. Okey. Baik, tadi sebentar tadi saudari ke Datuk Puan Zainah, Datuk Cik Okey, belum ya. Okey. Cik Zainah tadi dia telah memberi penjelasan sedikit mengenai Islamisasi ni. Jadi saya tak nak cakap panjang lagi apa itu Islamisasi. Saya hanya nak cap apa yang disebut tadi. Islamisasi ataupun Islamifikasi adalah proses peralihan masyarakat ke arah Islam yang pada masa kini sering dikaitkan dengan kealiman yang lebih tinggi di kalangan masyarakat Islam, dan juga di mana budaya Islam dan juga prinsip Islam diterima pakai dan diguna pakai secara meluas. Undang-undang syariah dan undang-undang dan peraturan syariah bukan saja diadaptasi, malah diguna pakai dengan meluas sehingga menggantikan beberapa undang-undang undang-undang yang sedia wujud dalam negara, existing laws of the land. Dan juga kita juga dengan Islamisasi ni kita nampak macam ada political awakening dan juga aktivisme dalam masyarakat. Dan to a certain extent Islamisasi ini juga sering dikaitkan dengan ekstremisme
cross border militancy, keganasan dan juga terorisme. Jadi pada pendapat saya, terma Islamisasi ni agak negatif. Dia ada negative connotation, pejoratif. Jadi dari perspektif sosioekonomi, saya lebih cenderung untuk menggunakan terma Islamic Renaissance ataupun Islamic Revival. Sebab tadi saya cakap, saya tegaskan, saya hanya bercakap tentang ekonomi. Tentang lain saya takkan sentuh. Okey. Untuk memberikan satu gambaran yang lebih positif kepada social phenomenon yang kita cuba huraikan hari ini. Okey. Daripada bacaan saya, Islamic Renaissance ni kita nampak dia wujud sejak pertengahan abad ke-19, dan antara karakter antara traits atau yang boleh menggambarkan Islamic Revival ni, pertama adalah sebabnya saya tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi sekarang ni saya tengah translate direct kepada bahasa Malaysia. Jadi sebab tu saya ada masalah. Jadi maafkan saya kalau saya tiba-tiba tak boleh cakap Melayu terus, saya cakap English je lah ya. Okey. Ini pada pendapat saya, karakter pertama adalah ada active pursuit of knowledge about true Islam, constant deepening of faith and taqwa, and consistent practice of religious obligations. Yang kedua, moral, political, economic, scientific, intellectual, educational and cultural rediscovery, seeking promotion of Islamic thought and the outlook of life through advancement of knowledge in all domains, as well as analytical and scientific approach to problems through peaceful and legal means. Yang ketiga, a continuous societal reconstruction and transformation that is in conformity as much as possible with Al-Quran and Sunnah. Yang keempat, modernization of the contemporary Muslim world accompanied by a return to true values, norms and teachings of Islam, but not exclusively emphasizing on rituals alone. Dan yang kelima, reforms in many aspects, in particular the business or commercial sphere and overall economic life. Jadi kita cuba nak beri satu gambaran yang lebih agak positif kepada Islamic Renaissance ni, tapi hanya berkisar pada aspek ekonomi dan komersial. Okey. Sekarang mengenai Islamic economics, fiqh muamalat yang boleh ditranslatekan sebagai yang boleh ditranslatekan sebagai Islamic commercial jurisprudence, atau secara ringkasnya Islamic economics. Ini adalah economic ideological construct, conceptualized and systematized based on Sharia prescriptions, whereby the undertaking of all economic and commercial activities and everything else in the economic sphere must adhere to and derive from Islamic scripture, in particular Al-Quran and Sunnah. Okay. Dan ada beberapa domain dalam fiqh muamalat ni yang boleh saya sebutkan. Yang pertama adalah aktiviti ekonomi yang mudah, seperti production, pengeluaran, consumption, penggunaan dan juga distribution of goods and services. Yang kedua, means or factors of production, iaitu input yang digunakan dalam proses pengeluaran, seperti human capital. Dan human capital ni ada banyak benda kan, macam labour, effort, knowledge, expertise, semua tu masuk dalam human capital. Natural capital, dalam natural capital tu ada land, raw materials, natural resources, tu semua dalam natural capital.
Kemudian infrastructure ataupun public capital ini adalah yang disediakan oleh kerajaan ataupun pihak berkuasa, seperti jalan raya, bridges, jambatan, pelabuhan dan juga lapangan terbang. Dan yang terakhir sekali adalah financial capital. Jadi ini semua adalah means of production ataupun factors of production. Ini semua ada dalam Islamic economics, dia sentuh. Okey, dan ketiga adalah mengenai dasar ekonomi yang berkaitan dengan money, berkaitan dengan money. Saya lebih suka sebut money daripada sebut kewangan, sebab kewangan tu bagi saya lebih dekat dengan finance. Money ni lebih berkaitan dengan monetary policy dan juga monetary system. Jadi saya lebih cenderung untuk guna perkataan money, yang berkait juga dengan taxation ataupun fiscal policy, zakat apa semua tu kan memang ada, berkait dengan income, pendapatan, berkait dengan wealth, kekayaan, properties, public private ownership dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah objektif daripada dasar-dasar yang disebutkan tadi kan. Tadi saya sebut ada beberapa dasar ekonomi tu, seperti growth sustainability ataupun kemampanan ekonomi, full employment. Full employment ni ada definisi dia khas dalam ekonomi, bukan maknanya kadar pengangguran kosong. Full employment. Jadi kalau satu negara tu dia dapat mencapai kadar pengangguran antara 3 hingga 4%, itu sudah dikira dari segi ekonomi, dikira sudah mencapai full employment. Okey. Bukan semestinya kosong. Memang illogical kan nak dapat kadar pengangguran 0%. Price stability ataupun kestabilan harga, socio-economic equity ataupun keadilan socio-ekonomi, betul kan? Dan juga pertumbuhan produktiviti dan banyak lagi lah. Okay? Jadi secara tradisi fiqh ataupun Islamic jurisprudence ini lebih banyak deal dengan apa iaitu wajib, apa itu halal, apa itu haram, wajib, halal, haram, sunat, apa lagi harus, makruh, syubhah. Syubhah ada juga kan, yang ambiguous kan, syubhah. Okey, semua ni berdasarkan daripada Al-Quran, macam saya sebutkan tadi, berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah. Okey, sebab sedikit sejarah lah pasal Islamic economics ni kan. Dan advocates ataupun proponents Islamic economics ni menggambarkan Islamic economics ni sebagai middle ground ataupun jalan pertengahan antara socialist dan juga capitalist system. Dia ni bagi 10 minit dah. Okey. Dan untuk setengah orang juga dia menggambarkan Islamic economics ni sebagai third way ataupun jalan ketiga, iaitu bagi mereka adalah ideal economic system yang boleh menjadi alternatif tanpa drawbacks ataupun kekurangan yang dialami oleh dua-dua sistem disebutkan tadi, socialist dan capitalist system tadi kan. Okey, dalam sejarah Islam, classical Muslim scholars ada banyak telah huraikan, memperkatakan tentang sedikit mengenai isu-isu ekonomi ni dalam sejarah, macam Abu Yusuf Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Dimashqi, dan yang paling ni sekali Ibn Khaldun lah kan, yang paling banyak sekali Ibn Khaldun lah. Saya sebenarnya tak, Islamic economics ni saya tak, bukannya terror sangat, saya baca-baca macam tu je lah sebab background saya bukan study Islamic economics. Okay. Tapi Islamic economics ni sebagai satu ideologi socio-ekonomi ini dengan satu construct yang proper dan tersusun mengenai thoughts, insight, observations dan analisis ni sebenarnya baru, walaupun tadi saya sebutkan dalam sejarah
memang banyak Muslim scholars yang banyak mengatakan isu tentang ekonomi, tapi sebagai satu economic thought, dia masih baru dan dia hanya muncul secara formal teka-teka bila pada pertengahan abad ke-20. Okey, antara hujung 1940-an selepas Perang Dunia Kedua dan awal tahun 1950-an. Itu masa tu baru muncul Islamic economics ni. Sebelum tu tak ada lagi. Islamic economics yang saya cakapkan ini adalah dari segi ada satu body of thoughts, proper body of thoughts, proper body of insights, observations and analysis. Sebelum tu tak ada sebab dia agak berselerak kan. Sebab sebelum ni kita tahu ada classical economics, ada proper kan, socialist economics ada proper. Ni sejak dan sebelum dah lama dah sebelum tu. So Islamic economics ni baru. Okey, dia